Shalom saudara dan saudari, bersama dengan Anda saya Johnson ingin membawa Anda mengenali suku kaum Bidayuh di Sarawak. Masyarakat kaum Bidayuh merupakan antara salah satu suku kaum yang merupakan Bumiputra Sarawak bersama masyarakat Bumiputra yang lain terdiri daripada pelbagai etnik. Adat dan budaya Bidayuh di Sarawak. Kaum Bidayuh adalah masyarakat yang terawal yang berimigrasi, yang berpindah dari Kepulauan Mindanao, bahkan sebelum imigrasi kaum Iban ke Kalimantan. Kaum Bidayuh mendiami kawasan barat daya Sarawak, terutamanya bahagian Serian, Kuching, dan barat Kalimantan. Mereka terdiri daripada 5 pecahan etnik, yaitu Selakau, Lara, daerah Lundu, Jagoi Singgai, daerah Bau, Biata, daerah Kecil Padawan, Bukar Sadong, daerah Serian. Kuching Tengah, Bidayuh baru ataupun Bidayuh modern, kawasan tengah antara Padawan dengan Bau. Mereka kebanyakan beragama Kristian dan sebahagiannya adalah beragama Islam. Kaum Bidayuh juga merupakan saudara terdekat Melanau, Kayan, Kenyah, dan juga Penan. Etnik Bidayuh juga merupakan mereka bentuk rumah yang unik, bentuk rumah bulat dan juga rumah panjang yang diperbuat daripada bulu. Lazimnya, penempatan rumah panjang suku kaum Bidayuh terletak jauh di kawasan pendalaman dan tanah tinggi. Ini adalah bagi tujuan keselamatan, yaitu sukar untuk dikesan oleh musuh. Struktur rumah panjang kaum Bidayuh tidak jauh beza dengan struktur rumah kaum Iban, di mana kaum Bidayuh diperbuat daripada atap rumbiah atau sagu, manakala dindingnya pula daripada buluh, pelantar atau lantai diperbuat daripada papan atau bulu, manakala tiangnya pula diperbuat daripada kayu belian. Rumah panjang masyarakat Bidayuh terbagi kepada 3 bahagian, yaitu bilik utama, awah, dan tanju. Bilik utama dapat kita samakan dengan ruang utama kediaman pada masa sekarang. Di dalam bilik ini, masyarakat Bidayuh lazimnya meletakkan barang-barang pribadi milik keluarga dan keturunan mereka seperti gong, tempayan, tembikar, dan sebagainya. Ruang ini juga berfungsi sebagai tempat tidur dan manakala malam hari. Awah pula adalah bahagian pelantar di luar rumah panjang masyarakat Bidayuh dan lazimnya bertutup dan beratap. Ia dapatlah disamakan dengan beranda rumah pada masa kini. Di awah, masyarakat Bidayuh menjalankan aktiviti-aktiviti harian mereka seperti menganyam, berbual, membuat peralatan bertani, dan sebagainya. Ruang awah juga akan digunakan untuk sebarangan upacara keagamaan seperti perkawinan, patang larang, dan pesta-pesta tertentu seperti pesta gawai dan juga sebagainya. Tanju pula adalah bahagian yang terluar di dalam rumah panjang masyarakat Bidayuh. Bahagian tanju agak terdedah dan lazimnya tidak bertutup maupun beratap. Tanju lazimnya digunakan untuk menjemur hasil tuaian masyarakat Bidayuh seperti padi, lada, jagung, dan sebagainya. Bahasa
Bahasa-bahasa Bidayuh agak unik berbanding bahasa-bahasa yang lain terdapat di Sarawak. Keunikan ini adalah berdasarkan sebutan, pertuturan, gerak gaya, dan alunan yang dipertuturkan. Lazimnya bahasa Bidayuh akan berubah intonasi dan bahasa mengikut kampung dan daerah tertentu. Hal ini menyebabkan suku kaum ini sukar berkomunikasi dengan satu sama lain sekiranya mereka adalah suku atau dari daerah yang berlainan. Sebagai contoh, suku kaum Bidayuh daripada kawasan Serian menyebut makan adalah ma'an. Manakala suku kaum daripada kawasan Padawan pula menyebut makan adalah man. Ada juga Bidayuh yang baru dikenali sebagai Bidayuh Kuching Tengah atau Bidayuh moden, yaitu Bidayuh baru. Oleh kerana bahasa dan adat yang bercampur daripada Bidayuh Bau Jagoy dan juga Bidayuh Padawan, kaum Bidayuh ini boleh ditemui di kawasan perkampungan berdekatan dengan Bandar Kuching, yaitu Kampung Tamatu Simorang, Kampung Cemebak, Kampung Sudat, dan juga Kampung Bubuk. Pakaian tradisional. Warna hitam adalah warna utama di dalam pemakaian masyarakat Bidayuh. Bagi kaum wanita masyarakat Bidayuh, pakaian lengan lengkap adalah termasuk baju berlengan pendek atau separuh lengan dan sepasang kain sarung berwarna hitam paras lutut yang dihiasi dengan manik-manik halus berbagai warna disulami dengan kombinasi warna utama yaitu warna putih, kuning dan merah. Yaitu muzik juga memainkan peranan dalam pemberitahuan motif sesuatu upacara yang dijalankan. Umumnya, muzik tradisional masyarakat Bidayuh terdiri daripada sepasang gong besar terbagi kepada dua, yaitu agung dan kitak, canang, gendang atau pedabat dari tawa, sejenis gong kecil. Terdapat juga alat muzik tradisional yang lain seperti serunai, seluring, dan juga gitar buluh. Namun alat muzik seumpama ini amat kurang dimainkan kerana proses pembuatnya agak rumit. Bagi masyarakat Bidayuh, muzik memainkan peranan yang paling penting di dalam setiap upacara keagamaan yang mereka jalankan. Muzik juga berperanan menaikkan semangat, mengusir roh jahat, dan sebagai pertentraman kepada semangat roh. Muzik juga memainkan peranan dalam memberi tahukan motif sesuatu upacara yang dijalankan. Umumnya, muzik tradisional masyarakat Bidayuh terdiri daripada sepasang gong besar terbagi daripada dua, yaitu agung dan juga kitak, canang, gedung atau pedabat, dan tawak, sejenis gong yang kecil. Terdapat juga alat muzik tradisional yang seperti seruai, seluring, dan juga gitar buluh. Namun alat muzik seumpama ini amat kurang dimainkan kerana proses pembuatannya agak rumit, agak sukar untuk dilakukan. Bahasa-bahasa Bidayuh agak unik berbanding dengan bahasa-bahasa yang lain yang terdapat di Sarawak. Muzik adalah juga sebahagian daripada
adat dan budaya Bidayuh. Musik juga memainkan peranan dan memberitahukan motif suatu upacara dijalankan. Umumnya musik tradisional masyarakat Bidayuh. Kita dapat juga alat musik tradisional seperti serunai, seruling, dan juga gitar bulu juga, di mana alat-alat musik ini digunakan untuk memainkan apabila satu acara dilakukan. Bahasa-bahasa Bidayuh juga agak unik berbanding dengan bahasa-bahasa lain yang berada di Sarawak. Di dalam bahasa Bidayuh yaitu bi bermaksud orang dan dayuh bermaksud darat. Oleh itu Bidayuh bermaksud orang darat, dan Bidayuh dikenali sebagai Dayak darat oleh orang Eropah pada masa dahulu untuk membezakan mereka daripada masyarakat Iban, Dayak laut. Bagi Dayak laut, perkataan laut digunakan disebabkan mereka sudah pandai menggunakan perahu walaupun tinggal di pendalaman. Tidak seperti orang Bidayuh, mereka tidak ada kemahiran menggunakan perahu semasa kedatangan orang Eropah. Nah, budaya yang warna-warni di Pulau Borneo adalah kesemua etnik Bidayuh dari daerah-daerah berbeza, masing-masing mempunyai keunikan tersendiri. Malah bahasa mereka pun berbeza. Secara umumnya mereka adalah kaum yang sama. Seperti di mana etnik-etnik yang lain di Sarawak mempunyai ciri-ciri istimewa, kaum Bidayuh tidak dinafikan mempunyai ciri-ciri unik tersendiri dengan membezakan mereka daripada kaum yang lain. Sekiranya Anda seorang Len Dayak, Anda berasal dari mana? Jadi ini saja suku kaum Bidayuh dari Sarawak yang dapat saya berikan, yang dapat saya kongsikan. Semoga